Ini huraian untuk bab 3. Never enough, tidak pernah cukup. Bab ni sangat mendalam sebab dia bincangkan tentang kenapa orang yang dah kaya raya pun boleh buat kerja gila sampai lingkup hidup mereka. Bahaya sifat, tidak pernah cukup. Bab ini dimulakan dengan satu kisah menarik, melibatkan dua penulis terkenal di sebuah parti yang dianjurkan oleh seorang jutawan. Apabila salah seorang penulis memberitahu bahawa tuan rumah, pengurus dana lindung nilai, menjana lebih banyak wang dalam sehari berbanding hasil jualan buku popular rakannya sepanjang hayat, rakannya menjawab dengan tenang, "Ya, tapi aku ada sesuatu yang dia takkan ada, iaitu rasa cukup." Perkataan cukup ini sebenarnya sangat berkuasa, kerana bagi kebanyakan orang kaya dan berjaya di dunia ini, mereka seolah-olah tiada had dalam mengejar kekayaan sehingga sanggup menggadaikan segalanya. Penulis memberikan dua contoh tragis tentang manusia yang sudah berada di puncak dunia, tetapi jatuh tersungkur kerana tamak, iaitu Rajat Gupta dan Bernie Madoff. Rajat Gupta adalah seorang yatim piatu yang berjaya menjadi CEO McKinsey dan menduduki kerusi lembaga pengarah syarikat gergasi seperti Goldman Sachs. Dia sudah pun mempunyai kekayaan bernilai ratusan juta dolar, namun kerana mahu mengejar status bilioner, dia sanggup melakukan perdagangan orang dalam insider trading yang haram. Begitu juga dengan Bernie Madoff, seorang pelabur yang sangat berjaya dan dihormati, tetapi akhirnya menipu berbilion dolar melalui skim Ponzi. Persoalannya, kenapa orang yang sudah memiliki wang beratus juta yang boleh membeli apa sahaja di dunia ini sanggup merisikokan reputasi, kebebasan dan keluarga demi wang yang mereka sebenarnya tidak perlukan? Jawapannya terletak pada kegagalan untuk menguruskan tiang gol dalam hidup. Masalah paling sukar dalam kewangan adalah apabila kita terus menggerakkan tiang gol setiap kali kita mencapai sesuatu sasaran. Jika jangkaan kita meningkat seiring dengan hasil yang kita dapat, kita tidak akan pernah merasa puas. Kita akan sentiasa merasa ketinggalan kerana kita sering membandingkan diri dengan orang yang lebih kaya. Perbandingan sosial ini adalah pertempuran yang tidak akan ada pemenangnya. Satu-satunya cara untuk menang adalah dengan tidak menyertai permainan perbandingan tersebut dan menerima bahawa kita sudah mempunyai cukup, walaupun ia kurang daripada orang lain. Kita perlu faham bahawa cukup itu bukan bermaksud kita perlu hidup dalam kekurangan atau berhenti berusaha. Ia sebenarnya bermaksud kita sedar bila keinginan untuk menambah wang sudah mula membawa kepada penyesalan. Ramai orang terperangkap dalam pemikiran bahawa mereka perlu mengejar setiap sen yang ada di depan mata tanpa memikirkan kesan sampingannya. Inilah yang membawa kepada keletihan melampau, FI burnout, atau pelaburan yang terlalu berisiko sehingga mengancam ketenangan jiwa. Akhir sekali, penulis mengingatkan kita bahawa ada banyak perkara yang tidak berbaloi untuk ditaruhkan, tidak kira betapa besarnya potensi keuntungan yang bakal diperolehi. Perkara berharga ini termasuklah reputasi, kebebasan, keluarga, rakan-rakan, kebahagiaan dan rasa disayangi. Cara terbaik untuk menjaga perkara ini adalah dengan tahu bila masanya untuk berhenti mengambil risiko yang boleh merosakkan mereka. Apabila Rajat Gupta keluar dari penjara, dia cuba meyakinkan dirinya bahawa reputasi itu tidak penting, tetapi itu hanyalah alasan untuk menenangkan hati sendiri. Hakikatnya, rasa cukup adalah benteng pertahanan paling kuat untuk mengekalkan apa yang benar-benar bernilai dalam hidup kita.